Hari ini, Tuan Ketua, hari ini Parlimen tenang, maka soalan 10, 11, 12 pun boleh sampai hari ini. Kalau tenang hari-hari begini kan bagus. Jangan bagi dia pamai. Kami belajar kat Kota Raja lah. Sebab kita orang lama dalam Parlimen ni. Kota Raja Sepanjang minta tenang tempoh 10 ni tahun, iaitu dari bulan Januari 2011 hingga bulan Disember 2020, hasil perikanan utama negara dari subsektor perikanan tangkapan adalah sebanyak 78.62% daripada jumlah pengeluaran perikanan negara, iaitu 14,603,591 tan metrik. Nilai pengeluaran perikanan adalah jumlah 95 bilion. Langkah-langkah yang dilaksanakan bagi meningkatkan sumber bekalan perikanan adalah seperti berikut. Pengezonan semula kawasan penangkapan ikan yang melibatkan 4 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Kedah, Perak dan Selangor. Meningkatkan kawasan-kawasan perlindungan sumber perikanan. Meningkatkan bilangan tukun tiruan di kawasan-kawasan zon larangan pukat tunda. Melaksanakan dasar plan penghapusan pukat tunda zon B. Menggalakkan penerokaan di laut dalam. Pengurusan perikanan melalui pendekatan ekosistem approach to fisheries management. Binaan Akta Perikanan 1985 dan peraturan-peraturan perikanan agar negara mempunyai puncak kuasa untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi melindungi dan menjamin bekalan sumber perikanan. Program modernisasi vessel dan mekanisasi tangkapan. Seterusnya menggunakan tenaga kerja tempatan dengan menyediakan latihan dan kemahiran dalam sektor perikanan. Yang ini memang atas kertas, memang kita cakap begitu, tapi pergantungan kepada tenaga luar masih tinggi sekarang ini. Karena tenaga buruh tempatan menjadi nelayan yang terutamanya nak berada di kawasan perairan 3-4 hari itu masih lagi kurang diminati oleh anak-anak tempatan kita. Anak tempatan kita lebih berminat yang pergi pagi, balik tengah hari atau balik petang. Untuk ke laut dalam, misalnya nelayan yang perlu latihan, pergi sampai 3 hari, seminggu dan sebagainya, masih kurang diminati oleh anak-anak tempatan kita. Kerjasama antara Jabatan Perikanan Malaysia dengan institusi penyelidikan amatlah penting dan kerjasama dengan badan-badan penguatkuasa seperti penguatkuasa APMM dan Polis Marin. Walaupun kadang-kadang tindakan mereka ini tidaklah digemari oleh nelayan, tetapi penguatkuasaan itu perlu untuk menjaga hasil laut kita sekarang dan pada masa yang akan datang. Terima kasih. Soalan tambahan, Tangga Batu. Yang Berhormat Menteri, kalau kita lihat daripada data yang dibacakan tadi bahawa purata tangkapan ikan dalam 10 tahun setiap tahun sekitar 1.4 juta tan setahun. Sedangkan kalau kita melihat objektif daripada Jabatan Perikanan, mereka mensasarkan bahawa tangkapan ikan sebanyak 2.55 juta setahun dan kadar sara diri adalah 97.8%. Tapi kalau kita lihat sebenarnya jumlah tangkapan ikan ini jauh di bawah. Dan yang kedua, kalau kita melihat bahawa kita masih lagi mempekerjakan sekitar 1048 kru asing yang terutamanya yang bekerja di dalam zon C ini laut dalam. Tidakkah ini sebenarnya akan memberikan suatu kita panggil ancaman kepada negara bila mereka, kebanyakan mereka orang Vietnam dan mereka selesai habis pulang ke Vietnam dan mereka tahu kawasan-kawasan perikanan yang strategik yang berada dalam negara kita. Apakah tindakan kerajaan untuk mengatasi masalah ini? Banyak soalan. Untuk memperbanyakkan ikan di lautan, kepatuhan mesti ada dalam hal terutama sekali kawasan-kawasan larangan yang diwartakan. Untuk memperbanyakkan hasil tangkapan pada masa akan datang, kebetulan yang bertanya daripada Tangga Batu, usaha kerajaan persekutuan dan negeri telah pun dipersetujui untuk dijadikan Pulau Dodol, Pulau Nangka
dan Pulau Undan di Melaka itu sebagai kawasan larangan dan penetasan pada masa yang akan datang. Kerajaan negeri telah pun bersetuju dan kerajaan pusat juga telah bersetuju. InsyaAllah kawasan ini pada masa akan datang akan dijadikan kawasan seperti Pulau Payak di Kedah, di mana kawasan ini akan jadi kawasan larangan dan di situ penetasan ataupun pembiakan ikan akan berlaku secara besar-besaran, supaya kita harap di pantai di Melaka itu orang kaut udang geragau, dia tidak pupus pada masa yang akan datang untuk buat belacan dan cencaluk itu di pantai di sebelah yang berhormat berada di situ. Itu usaha-usaha untuk membiakkan ikan ini kita lihat secara serius, itu 3 pulau ini dijadikan kawasan larangan, kawasan untuk penetasan ikan pada masa yang akan datang.